Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kehidupan pada hari ini. Hari 30 Syaban 1443 Hijri. Hari merupakan hari yang terakhir dalam bulan Syaban, di mana insya-Allah kita akan menyambut satu Ramadan pada hari esok. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk kita mula berpuasa pada esok hari, di mana apabila kita berpuasa pada esok hari, maka kita terikat dengan rukun-rukun yang perlu ditunaikan dan menyempurnakan ibadah puasa ini. Sama macam sembahyang, tuan-tuan. Dalam sembahyang dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun sembahyang yang perlu kita tunaikan, di mana kalau kita tertinggal salah satu rukun, maka batal solat kita. Begitulah juga dengan puasa kita yang kita amalkan. Ada dua rukun puasa yang perlu kita ingat, bahawa yang pertamanya iaitu niat, dan yang keduanya ialah menahan diri pada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula pada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bercakap tentang rukun puasa ini, tuan-tuan, saya nak sentuh tentang niat, di mana kita diwajibkan berniat mulai pada malam ini, selepas terbenam matahari pada hari ini dah dikira sebagai masuk satu Ramadan, dan kita bermulalah niat kita untuk kita berpuasa pada esok hari. Dan dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, niat ini ada 3 syarat yang perlu ditunaikan. Yang pertamanya ialah niat ini mestilah dibuat di waktu malam. Yang pertama. Syarat yang kedua ialah puasa ini hendaklah dinyatakan takyin, ada ketentuan dia, iaitu puasa bulan Ramadan. Kena sebut puasa bulan Ramadan. Tak sebut bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, tak sah niat kita. Dan yang ketiganya, mestilah berulang-ulang. Maksud berulang-ulang, tuan-tuan, niat puasa ini mestilah setiap hari. Niat malam ini untuk esok, niat besok untuk lusa, dan seterusnya sampailah habis bulan Ramadan. Kerana niatnya mestilah berulang-ulang. Itu 3 syarat untuk niat puasa dalam bulan Ramadan, dan dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun dalam mazhab Maliki dibolehkan berniat sebulan bulan puasa. Sekali niat saja. Hari mana malam ni dia niat sebulan terus sampai 30 hari bulan Ramadan, sampai habis bulan Ramadan, tak perlu niat lagi dah. Itu saja niat dia sekali. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita diharuskan untuk berniat sebulan dengan tujuan berjaga-jaga atau berwaspada sekiranya kita terlupa niat mana-mana hari dalam bulan Ramadan. Bila terlupa niat, maka kita boleh gunakan niat yang sebulan ini sebagai menampung yang kita tak niat tadi, untuk cover balik. Tapi jangan buat-buat lupa, tuan-tuan. Jangan kata esok aku tak nak niat lah, aku dah niat sebulan tu hari. Memang tak boleh. Dia hanya boleh digunakan apabila kita terlupa niat. Kita terlupa, memang kita betul-betul terlupa niat, tak ingat langsung, maka itu dibolehkan. Jadi, tuan-tuan, melalui malam ini kita niatlah 2 kali. Yang pertamanya niat dalam mazhab Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an adai fardh ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan diikuti dengan niat yang satu lagi untuk sebulan itu, nawaitu shauma syahri ramadana kullihi fardh hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa sepanjang bulan Ramadan yang diberikan ke atas aku pada tahun ini kan Allah Ta'ala. So kita niat 2 kali. Satu yang untuk mazhab Syafi'i, satu lagi yang diharuskan dalam mazhab kita ini untuk kita berniat secara Imam Maliki. Dibolehkan. Cuma, tuan-tuan, apabila berlaku pada perempuan yang haid,
dia akan tak boleh puasa. Berlaku haid tak boleh puasa. Bila dia suci, maka dia mandi hadas, kemudian dia mula puasa balik. Adakah boleh digunakan niat yang sebulan tadi? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tuan-tuan. Dia kena niat start dia nak puasa balik, dia kena mula niat setiap hari tanpa gagal. Bermakna dia niat hari ini untuk besok, besok untuk lusa dan seterusnya sampailah habis Ramadan. Sekiranya dia haid dan suci dalam Ramadan. Kalau dia dah hujung-hujung Ramadan baru haid, dah habis Ramadan dah baru suci, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia haid di tengah-tengah tu, dia kena niat macam Syafi'i balik lah, setiap hari sampai habis. Jadi ingat tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan yang menonton video ini. Yang pertama sekali, kita niat pada malam ini bila terbenam matahari, sebelum terbit fajar, maka kita berniatlah. Yang pertama sekali, nawaitu sawma ghadin an adai fardh ramadhana hadhihi sanati lillah ta'ala. Saja ke berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kan Allah Ta'ala. Dan satu lagi, nawaitu sawma syahri ramadhana kullihi fardh hadhihi sanati lillah ta'ala. Nawaitu sawma syahri ramadhan kullihi fardh hadhihi sanati lillah ta'ala. Saja aku berpuasa sepanjang bulan Ramadan yang diwajibkan ke atas kepada tahun ini kerana Allah Ta'ala. So kita jelas nyatakan. So 3 syarat itu, niat pada waktu malam bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari hingga terbit fajar, kemudian nyatakan puasa Ramadan, dan kita niat berulang-ulang. Itu syarat niat kita, dan kita insya-Allah kita amalkan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan jalan yang sebaik-baiknya. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, mengharapkan kejalan Allah SWT, maka kita akan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang betul hebat pada Ramadan, tuan-tuan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu jelas disebut oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya juga tuan-tuan dan perempuan yang menonton video ini. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan kelemahan itu pada kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi